Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dipertemukan lagi untuk Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru mengupas perbincangan-perbincangan, dan alhamdulillah dapat bersama lagi dengan keluarga besar Tanyalah Ustaz. Semoga anda semua berada dalam keadaan baik-baik belaka dan juga sentiasa bersedia untuk menerima ilmu dan juga input yang berharga bersama dengan bintang ilmuwan kita sebentar sahaja lagi. Sidang penonton, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz dengan topik perbincangan solat Jumaat. Anda juga boleh menyaksikan secara HD di www.tonton.com.my. Ini perbincangan tentang solat Jumaat, dan mungkin ada juga penonton-penonton yang sudah sedia maklum apabila hari Selasa saja perbincangan kita adalah berkenaan dengan fiqh solat, hukum hakam, bagaimana pelaksanaan dan juga bagaimana menjawab persoalan-persoalan yang mungkin ada penonton-penonton terbuku lama di hati, nak bertanya tak tahu di mana, nak bertanya malu dan juga segan. Tapi adanya perbincangan seperti ini dapat kita ajukan persoalan-persoalan anda, menjawab sehabis baik, memberikan kefahaman kepada penonton-penonton semua. Baik, hari ini kita akan bersama dengan bintang ilmuwan kita, tak lain dan tak bukan adalah Al-Fadil Ustaz Dr. Muhammad Hadi Zahlan bersama dengan kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ada penonton berkata lama tunggu, dia kata. Kali ini timbul tajuk yang dinanti-nantikan adalah tentang solat Jumaat. Dan ada pula yang mengatakan solat Jumaat ini adalah perbincangan yang hanya khusus untuk lelaki saja. Dia kata orang perempuan tak payah dengar, dia kata kita tak payah ambil peduli sebab solat Jumaat adalah khusus untuk orang lelaki. Jadi itu yang kita nak bincang ni Doktor. Betul. Tentang masalahnya, tentang jawapan-jawapan dan juga apa yang patut kita fikirkan untuk penambahbaikan solat Jumaat kita. Tapi sebelum kita pergi pada soalan-soalan lanjut dan praktikal kita seperti biasa, ada satu ungkapan. Biasanya ada segelintir wanita dia sebut, dia kata seronoklah jadi orang lelaki sebab solat Jumaat dapat pahala Jumaat besar, dapat berkumpul ramai-ramai dengan khutbah, dapat. Lepas tu pula dia kata kami orang perempuan di rumah kena sembahyang Zuhur 4 rakaat. Dia orang yang ada di masjid di surau yang dirikan solat Jumaat, dia kata buat 2 rakaat saja. Jadi sebab tu dia kata seronoklah orang lelaki, kami ni orang perempuan tak dapat macam mana yang orang lelaki dapat. Jadi mungkin di awal ini Doktor, kita boleh jawab tentang persepsi itu, memperbetulkan supaya faham kelebihan Jumaat itu dapat kepada semua. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah kerana dengan limpah rahmat, kurniaan, peluang yang Allah sediakan, ruang yang Allah berikan, semoga pagi kita pada pagi ini dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih pada Dai Azrin. Subhanallah. Satu mukadimah yang saya rasa menggambarkan persoalan-persoalan itu sebenarnya bukan dai sahaja menimbulkan, tetapi itulah persoalan yang ditanya, apa yang boleh saya dapat khususnya muslimat. Kerana saya duduk di rumah, kemudian saya tak boleh datang untuk mendengar khutbah dan sebagainya. InsyaAllah kita akan kupaskan sebentar saja lagi, dan tidak dilupakan kepada mereka yang duduk di belakang tabir dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah merahmati, daripada penerbit hinggalah kameraman semualah, semoga Allah memberikan sebaik-baik ganjaran. Dan tidak dilupakan yang paling penting adalah para penonton yang setia dalam program Tanyalah Ustaz. Semoga Allah memberikan keredaannya, kerahmatannya, kasih sayangnya kepada kita insya-Allah. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, bila kita sebut tentang solat Jumaat ni, sebelum kita nak sebut tentang apa wanita ni dapat, kan, kebiasaan mereka akan tanyalah, saya nak juga Ustaz, kalau orang lelaki dia dapat pahala seperti mana yang kita tahu, orang yang pergi masjid, orang yang balik masjid, pergi sahaja sudah ditingkatkan darjatnya, dah hapuskan dosanya.
Tadi dengar pula khutbah, kemudian diringkaskan pula daripada 4 menjadi 2. Yeah. Sebelum kita nak jawab persoalan ni, kita nak tahu di mana asalnya Jumaat ni. Kan perkataan Jumaah ni adalah perkataan yang diambil daripada jamak, iaitu berkumpul. Yeah. Jumaah iaitu jamak, dan sebelum kebangkitan Islam disebut Arubah. Ini disebutkan di dalam kitab seperti mana yang disebutkan oleh Sirah Ibnu Hisham, iaitu disebutkan zaman jahiliyah ni, zaman kebangkitan sebelum kebangkitan Rasulullah, disebut sebagai Al-Arubah. Al-Arubah. Al-Arubah ni maknanya berkumpul juga. Siapa yang buat Arubah ni? Yang ni yang hebatnya, yang membuat untuk nak mengumpulkan golongan Quraisy ini sebelum dibangkitkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu datuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada datuk baginda Rasulullah, iaitu Ka'ab bin Lu'ay. Ka'ab bin Lu'ay ni setiap hari Jumaat dia akan panggil kaum-kaum Quraisy, dia bagi tazkirah. Tapi sebelum kebangkitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas kebangkitan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Arubah yang dikenali tadi itu dikenali sebagai Jumaat. Itu asal usul perkataan Jumaat dan apa yang berlaku sebelum jahiliyah dan selepas jahiliyah. Ini boleh dirujuk dalam kitab Sirah Ibnu Hisham. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sebut tentang solat Jumaat, para alim ulama menyatakan dan menggariskan bahawa kalau dilihat daripada fadilat, kelebihan hari Jumaat itu, seperti mana yang disebutkan di dalam kitab Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, iaitu ada 26 kelebihan. 26 punya banyak fadilat hari Jumaat, sebab hari Jumaat ini adalah hari yang disebut sebagai hari kebesaran umat Islam bagi mingguan. Kita ada 2 hari raya, hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Tetapi hari raya mingguan ataupun hari kebesaran adalah hari Jumaat. Sebab tu dalam banyak hadis kita akan jumpa bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini pada hari Jumaat dan akan mengakhirkan juga pada hari Jumaat. Sebab tu bila kita tengok pelbagai hadis ini, fahamlah kita bahawa kita kena usaha rebut mengenai fadilat yang Allah sediakan pada hari Jumaat. Macam promosi lah. Kita hari ni kadang-kadang tunggu promosi 12-12 kan. Sampai tarikh macam ni kita dah risau dah, 1-1, 2-2. Kita risau. Tapi bagi umat Islam kita rasa seronok sebab hari Jumaat merupakan hari kebesaran. Kami di Morocco, saya duduk diberikan sedikit kesempatan duduk lebih kurang 10 tahun di Morocco ni. Setiap hari Jumaat dia ada masakan khas. Masakan khas. Bila hari Jumaat, orang tahu inilah masakan yang akan dihidangkan bersempena hari Jumaat. Nama dia kuskus. Kalau orang Mesir dia panggil kuskusi. Tapi kalau Morocco dia panggil kuskus. Dia makanan dengan sayur, dengan dagingnya, dengan sedap. Hari Jumaat kami tunggulah. Orang panggil, lepas solat Jumaat kita akan panggil. Nak menandakan hari itu hari yang sangat besar, hari yang sangat hebat, hari yang diagungkan, hari yang mana umat Islam kena sambut. Kerana di sana terkumpulnya pelbagai latar belakang umat Islam. Dan orang perempuan jangan rasa sedih sebenarnya. Sebab dia kadang-kadang pasal 2 rakaat macam sebelum mula tadi, Dai Azrin dia timur kan, Ustaz, orang perempuan dia kata kami tak boleh solat Jumaat, tak boleh hadir lah. Kemudian kalau kita lihat orang lelaki semayang 2 rakaat je Ustaz, kami semayang 4. Yang awak perempuan tu cuti tu tak ada pun kami persoalkan. Kan orang Jumaat kan orang Jumaat kita semayang 2 rakaat, dia cuti terus. Kadang-kadang seminggu dibantai, kadang 15 hari. Ada yang 14 hari, ada 15 hari, ada 7 hari, ada 8 hari. Alhamdulillah. 15 tu dia ambil cuti maksimum tu. Maksimum dia cuti. Habiskan cuti tahun. Buat-buat tak boleh. Tapi kalau sekiranya diperlukan, maka tidak jadi masalah bagi wanita yang dalam keadaan uzur. Sebenarnya orang perempuan pun ada yang mereka boleh rebut. Tetapi saya nak sebutkan serba sedikit hukum sebelum sebab dah halang kita masuk wanita ni. Ada orang tanya, Ustaz, adakah wanita ni tak boleh pergi solat Jumaat? Kalau di negara Arab, orang wanita hadir solat Jumaat.
hadir. Kalau kita lihat, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, rawahu Abu Dawud, di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jum'ah haqqun wajib ala kulli muslim fi jama'ah illa arba'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Jumaat ini adalah hak wajib bagi seorang lelaki. Maksudnya haqqun wajib ala kulli muslim, bagi semua orang lelaki. Baik. Kemudian kata Nabi fi jamaah, untuk solat berjemaah lah. Kemudian illa arba', melainkan 4. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi, abdan mamlukan, iaitu melainkan hamba. Yang kedua, imra'atan, iaitu wanita, melainkan wanita. Yang ketiga, melainkan sibyan, kanak-kanak. Kemudian au maridan, iaitu orang yang sakit. 4 ni dikecualikan. Cuma kata ulama, tidaklah menjadi haram ketika mana mereka nak datang solat Jumaat. Sebab tu kita kena tengok keadaan. Kalau di Arab, khususnya kalau saya dulu di Morocco ni, orang perempuan pun datang macam solat tarawih. Kalau tempat diasingkan, kemudian mereka mendengar. Alasannya apa? Kalau orang sekarang, kalau dulu, wanita dulu ialah dia duduk rumah, kan, dia bekerja di rumah, ialah maknanya menguruskan rumah tangga. Tetapi hari ini wanita keluar, mereka pun kena ditazkirahkan. Mereka pun kena dinasihatkan, supaya kalau keluar tu bagaimana adabnya, caranya. Mereka juga sama seperti lelaki, dalam keadaan mereka keluar mencari nafkah dan sebagainya lah. Mana mereka menguruskan hal ehwal kebajikan rumah ni bersama dengan suami. Jadi mereka juga keluar pergi pasar dan sebagainya. Jadi kenapa tidak diminta juga untuk solat Jumaat? Ini di Morocco, jadi mereka buat. Di sini maka itu kena serahkan kepada ahli majlis fatwa. Mereka yang kata boleh ataupun tidak, ruang macam mana. Kerana dalam mazhab Syafi'i dibahaskan, disebutkan yukrah, makruh untuk wanita hadir. Sebab apa? Sebab mungkin banyak situasi lah. Sebab tempat, sebab mungkin satu tempat, satu mungkin boleh menimbulkan fitnah. Sebab orang lelaki semua ramai, jadi tempat tu tak berapa sesuai dan sebagainya. Apapun, sekiranya diberikan ruang untuk solat Jumaat, maka boleh diberikan kelonggaran kepada wanita juga. Baik, maksudnya orang perempuan bukanlah tak boleh pergi, ataupun kalau pergi itu jadi haram, bukan. Cumanya dibolehkan, cumanya ada kelonggaran bagi mereka. Yang 4 tadi dikecualikan daripada menghadiri solat Jumaat, tetapi lelaki wajib. Baik, kita ambil soalan pertama di Facebook dari sahabat kita Mar WKN. Katanya, Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, apakah syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat bagi seseorang yang hendak melakukan solat Jumaat? Dan apakah kelebihan seseorang yang datang awal solat Jumaat, di mana kebanyakan ada yang suka datang lewat sehingga habis khutbah baru sampai? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih juga sahabat kita Kak Mar WKN untuk soalan ini. Silakan Doktor. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih kepada Puan Mar. Apa yang ditanyakan iaitu antaranya syarat wajib dan syarat sah solat Jumaat. Kalau kita lihat syarat wajib ni, maknanya wajib ditepati. Itu wajib lah. Dia bukan rukun. Rukun untuk Jumaat ni lain, tetapi ni syarat. Apa syarat dia sebelum dia nak pergi Jumaat tu, dia nak melakukan Jumaat, apa dia punya syarat? Maka ulama' menggariskan kalau bagi syarat wajib ni ada 7. Dan disebutkan oleh para alim ulama', 7 ni apa dia? Yang pertama, Islam. Dia mesti orang Islam. Yang kedua, dia baligh. Baligh ni maksudnya dia telah keluar air mani dan dia sampai pada tahap umur baligh dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia berakal. Dia mesti mempunyai akal yang waras. Yang keempat, dia merdeka. Sebab tadi dalam hadis, abdan mamlukan, illa abdan mamlukan, iaitu melainkan hamba. Tetapi kita zaman kita tak ada hamba dah. Ustaz, orang gaji, orang gaji, kalau kita ada orang gaji, kena pergi solat Jumaat. Sebab dia bukan hamba, dia orang yang dibayar gaji. Itu beza. Kemudian yang kelima, lelaki. Lelaki, kalau kita sebut tadi dalam hadis, melainkan wanita, tak wajib. Kemudian yang keenam, dia sihat tubuh badan dia. Maksudnya dia mampu untuk pergi ke masjid.
Kemudian yang ketujuh bermukim. Dia mesti orang yang bermukim. Kalau dia bermusafir, macam tadi tidak disebut sebagai mereka yang perlu untuk solat Jumaat. Itu syarat sah untuk syarat wajib bagi solat Jumaat. Adapun syarat sah Jumaat ini didirikan dalam waktu Zuhur. Dia tak boleh Jumaat kita buat pada waktu asar, tak boleh. Contoh, nanti kita akan bacakan, boleh tak Ustaz, kita nak buat jamak takhir, yang mana Jumaat ini kita bawa ke waktu asar, boleh ataupun tidak? Jawapannya tidak boleh. Yang kedua, tempat mendirikan solat telah ditetapkan, maksudnya masjid ke. Kemudian yang ketiga, dia mesti 40 orang. Dan yang keempat, didahului dengan 2 khutbah. Ini syarat yang disebut sah solat Jumaat. Subhanallah. Baik. Supaya kita tak tertukar di antara dua tadi kan, yang pertama adalah syarat sah solat Jumaat, dan juga syarat berkenaan dengan bagaimana yang dimaksudkan tadi, itu syarat wajib berkenaan dengan solat Jumaat. Dan kalau untuk soalan yang kedua tadi Ustaz, berkenaan dengan kelebihan seorang itu datang awal, bagaimana? Mungkin sedikit. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, ada satu hadis baginda Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Satu hadis yang saya baca terus terjemahan hadis ini supaya kita jelas dan faham, dan ia ringkas dan padat. Kata Nabi, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah. Seperti, bukan kena, patutnya Ustaz Jumaat je kena janabah. Minta maaf, kadang-kadang ada orang yang dia faham hadis ni begitu. Nabi sebut seperti sesiapa yang mandi hari Jumaat sama seperti kamu mandi janabah. Maksudnya kamu membersihkan keseluruhan anggota tubuh badan. Itu kefahamannya. Lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan dia berkorban seekor unta. Maknanya ganjaran tu seperti dia berkorban seekor unta. Sesiapa yang pergi pada masa yang kedua, maknanya lewat sedikit, maka seakan-akan dia berkorban seperti lembu, maknanya dengan lembu. Dan sesiapa pergi pada masa yang ketiga, lagi lewat, maka seakan-akan dia berkorban dengan biri-biri. Kata Nabi, iaitu dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Ada beza jantan bertanduk dengan yang tak bertanduk. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Ni hadis Bukhari ni. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan khutbah. Sebab tu, kalau sekiranya imam telah bangkit khutbah, di dalam hadis yang lain, malaikat dah tak catat dah. Sebelum, malaikat akan tunggu. Di setiap pintu ni malaikat akan catat siapa yang hadir. Tetapi bila imam dah masuk, dah bangun untuk khutbah, maka pada ketika itu para malaikat akan duduk mendengar khutbah. Malaikat pun dengar khutbah. Jadi orang yang datang lewat ni tak dapat apa. Rugilah mereka. Sebab tu kelebihan orang yang datang awal, seperti mana yang ditanyakan tadi, kelebihan orang yang datang awal, maka makin awal makin cantik, makin awal makin banyak pahala. Cuma orang akan tanya, Ustaz, tadi Ustaz ada sebut masa pertama, masa kedua, masa ketiga tu pukul berapa Ustaz? Adakah masa kelima tu pukul 5? Jadi sebenarnya kata ulama, masa itu tidak ditentukan pada jam kita. Tetapi kata ulama, seperti mana dalam syarah-syarah para alim ulama, seawal mungkin yang dia boleh sampai. Maknanya kalau boleh dia sampai duduk di saf yang pertama. Maknanya ia bermula ketika mana? Bermula ketika mana terbitnya fajar. Bila terbitnya fajar, pada waktu itulah telah bermula. Kalau dia nak datang awal-awal, maknanya dia subuh, solat subuh, dia duduk masjid sampai Jumaat. Ada orang buat macam tu. Jadi ini orang yang best. Tapi kalau Ustaz, saya nak kena balik dulu, saya kena pergi pasar dulu, tak apa pergi. Tetapi bila dah habis, dia boleh datang segera. Dia iktikaf dalam masjid. Kemudian waktu tu dia dapat sah yang pertama. Inilah yang disebutkan orang ni akan dapat ganjaran yang paling besar, nombor 1 tadi. Subhanallah. Di awal-awal pun doktor dah bangkitkan pada kita semangat untuk sama-sama kita ni mengejar pahala istimewa, khususnya pada hari Jumaat. Baik, sedang penonton, diingatkan kepada anda sedikit berkenaan dengan info, iaitu satu hadis dari baginda Nabi SAW, riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa baginda Nabi SAW bersabda,
Solat secara berjemaah lebih baik daripada solat secara bersendirian sebanyak 27 kali darjat. Hadis riwayat Muslim. Terdapat pelbagai pengajaran yang boleh kita perolehi menerusi penceritaan yang digambarkan dalam filem ini. Nak tahu dengan lebih lanjut, sama-sama kita saksikan Anak Perjanjian Syaitan 2 di Pawagam berdekatan bermula 4 Januari ini. Sidang penonton, ayuh sama-sama kita berehat seketika. Kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, terus bersama kami. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih diucapkan kepada semua penonton terus setia bersama dengan kami untuk menyaksikan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Perbincangan berkenaan dengan bagaimana kita nak melaksanakan solat Jumaat yang istimewa ini untuk sama-sama kita mempercantikkan, memperhalusi dan kita menjawab persoalan-persoalan dari penonton semua. Kalau tadi kita dah huraikan sedikit berkenaan dengan maksud dan asal-usul Jumaat tersebut dan juga perbincangan berkenaan dengan bagaimana syarat wajib dan juga syarat sah, dan tidak lengkap perbincangan kita setiap Selasa berkenaan dengan fiqh solat kalau tidak ada melihat kepada papan putih Dr. HD. Baik, jom kita bersama sekali lagi. Doktor, seperti biasa, kalau di papan putih adanya nota-nota ringkas, adanya nota-nota penting yang patut kita fahami. Jadi hari ini kita lihat di sini adanya sebelum solat dan juga selepas solat Jumaat. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sebutkan tadi tentang ialah sejarah Jumaat ini seperti mana yang disebutkan oleh Dai Azrin, cuma kita nak sedikit kelebihan sebelum kena papan putih. Di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim di dalam sahihnya, kata Nabi, salatul khams al-jum'ah ila al-jum'ah kafarah bainahuma, iaitu Jumaat solat 5 waktu, kemudian Jumaat kepada Jumaat kafarah, kata Nabi, iaitu dia diampunkan dosa. Maka kata Nabi SAW, hadis Muslim ini, diampunkan dosa, mana dosa-dosa kecil, selagi mana dia tidak melakukan dosa-dosa besar. Orang yang solat 5 waktu ni, antara waktu itu maka diampunkan dosa. Kemudian Jumaat kepada Jumaat pula, daripada Jumaat minggu ni kepada Jumaat minggu hadapan itu, selama yang dia hadir itu maka sudah pasti diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kecil. Kemudian kelebihan yang kedua, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim juga, hadis baginda Rasulullah, secara ringkasnya Nabi SAW sebut bahawa sesungguhnya Allah telah memberikan Jumaat ini kepada ahli kitab sebelum daripada kita, iaitu Nasara dan Yahud, tetapi mereka mensia-siakannya. Kemudian apa yang berlaku, Allah berikan waktu hari Sabtu ujian bagi mereka untuk golongan Nasara, dan hari Ahad bagi golongan Yahud untuk melihat keimanan mereka, tetapi mereka tidak beramal dengannya. Dan kerana itu kata Nabi SAW, kita adalah umat yang datang kemudian, tetapi yang akan mendapat ganjaran pahala syurga yang terawal. Maknanya datang dah lah lewat, datang umat akhir zaman, tetapi dapat masuk syurga yang terawal. Ini kelebihan umat baginda Nabi SAW. Beruntung kita. Dan Allah berikan Jumaat kepada siapa? Kepada umat Nabi SAW, dan umat baginda Nabi berebut dan mengambil faidah ke atas solat Jumaat itu, maknanya hari Jumaat itu. Jadi apa yang kita nak tahu tentang sunat Jumaat ini, kita boleh lihat di papan putih. InsyaAllah abang kameraman nanti dia akan tunjuk. Ramai kadang-kadang komen tu dia kata, Ustaz, tak dan nak snap gambar, tak dan salin. Jadi insyaAllah ada di papan putih, nampak elok dia boleh snap. Sunat Jumaat, sunat sebelum solat, sunat selepas solat. Persoalan dia, adakah ia bagi lelaki sahaja? Maka kata para alim ulama, ada untuk lelaki sekiranya dia pergi ke masjid, ada untuk wanita, yang mana kalau kita lihat di Malaysia ni rata-rata tak disuruh untuk pergi solat Jumaat, walaupun ulama kata kalau mereka nak pergi boleh.
Cuma tempat, keadaan, masa dan sebagainya, itu pelbagai situasi yang perlu diraikan. Maka sekiranya tak boleh pergi, maka di sana ada juga sunat-sunat yang mereka boleh buat. Okay, apa yang boleh lelaki dan wanita buat? Iaitu mandi sunat Jumaat. Mandi sunat Jumaat. Sama ada lelaki ataupun wanita. Walaupun wanita tak pergi, wanita jangan kecewa. Dia boleh juga untuk mandi sunat Jumaat walaupun dia tak pergi Jumaat. Dia ada niat ni ke doktor? Niat dia ada. Kita dah sebutkan pada, saya tak silap saya minggu lepas, kita ada ataupun minggu satu lagi, iaitu tentang mandi-mandi. Ni semua jenis-jenis mandi. Jadi niat dia saja aku nak mandi sunat Jumaat. Cumanya adakah dia include bahasa orang Inggeris sikit pagi ni, bahasa orang putih, adakah dia termasuk kalau dia dah mandi, adakah termasuk berwuduk sekali? Contohnya dia mandi tanpa dia ambil wuduk, adakah wuduk tu dah termasuk? Maka kita dah sebut pada minggu-minggu yang lalu, iaitu sekiranya seseorang itu mandi sunat, maka wuduk tidak akan termasuk. Faham. Sebab dia mandi sunat. Tapi kalau mandi wajib, hadasul akbar, hadas besar, maka hadas kecil akan masuk, maka akan automatik dia masuk terwuduk sekali. Kalau dia mandi wajib je, walaupun dia tak berwuduk, maka wuduk sudah ada. Faham. Walaupun dia tak niat untuk nak berwuduk. Tapi kalau mandi sunat, apa-apa solat sunat, maka tidak boleh dia masuk sekali, dia kena berwuduk selepas daripada itu. Baik. Boleh dilakukan selepas terbit fajar. Terbit dia fajar boleh mandi dah. Jangan maghrib waktu hari Khamis mandi dah. Dia terbit fajar. Itu waktu dia. Itu nombor satu. Nombor dua, memakai pakaian yang terbaik dan paling baik ialah berwarna putih. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Sebaik-baik pakaian adalah pakaian warna putih, kata baginda Rasulullah. Ini sunat. Maknanya kalau orang lelaki nak pergi untuk ke masjid, maka dia boleh pakai dengan pakaian putih. Ustaz, wanita tak pergi Ustaz, dia pun boleh pakai. Meraihkan hari itu dia pakai pakaian dan duduk rumah lah. Kan masak elok-elok kan, tunggu suami balik. Solat Jumaat kan romantik begitu. Bang, saya dah masak lauk ketam hari ni. Kan pakai apa? Pakai busana contohlah. Warna putih. Warna putih je. Orang ingat mak lampir. Baik, yang kedua. Yang ketiga, memotong kuku. Maknanya memotong kuku, memendekkan kukunya, sama ada lelaki ataupun perempuan. Yang keempat, mengemaskan rambut. Mengemaskan rambut, memotong bulu, mana-mana bulu yang boleh dipotong lah, dan misai. Ini supaya apa? Supaya bila kita pergi ke masjid itu, khusus bagi lelaki, rapi dan kemas. Betul. Kemudian yang kelima, membaca surah Al-Kahfi. Ini juga disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, iaitu hari Jumaat disunatkan untuk membaca surah Al-Kahfi. Jadi lelaki boleh, perempuan boleh. Ustaz, saya dalam uzur Ustaz, tak boleh baca, boleh dengar. Jadi mendengar Al-Quran tidak jadi masalah, dapat juga fadilatnya. Maknanya dia mendengar daripada awal hingga akhir, disebutkan oleh para alim ulama telah mendapat ganjaran dan pahala seperti mana orang yang membaca. Baik, yang keenam, segera ke masjid macam yang disebutkan dalam hadis tadi. Kalau orang tu pergi dengan kadar yang cepat, maka dia akan seakan-akan dia menyembelih unta. Jadi cepatnya waktunya itu, kata para alim ulama, seperti mana yang kita bahaskan tadi, bukanlah Ustaz pukul apa, Ustaz bagi time. Orang kita dia nak time. Ustaz kata pukul 7 kan senang. Tidak. Ulama tak menggariskan dan Nabi tidak menggariskan waktu seperti mana waktu kita. Tak semestinya kita datang pukul 7 ataupun pukul 8 atau, yang penting kita boleh sampai awal sebeberapa segera dan boleh duduk di saf yang pertama. Betul. Kemudian yang ketujuh, solat 2 rakaat, iaitu tahiyatul masjid atau 2 rakaat sebelum solat Jumaat. Ini seperti mana dalam hadis Nabi SAW juga, ketika mana Nabi tengah berkhutbah, ada orang lelaki masuk, Nabi kata jangan kamu duduk melainkan kamu solat 2 rakaat. Maknanya solat kalau kita sampai awal, contohlah sampai awal, solat tahiyatul masjid. Tapi kalau kita sampai-sampai itu, ialah dah sampai, kemudian orang pula dah azan, kita nak buat apa? Solat sunat, iaitu sebelum Jumaat. Solat sunat sebelum Jumaat, maka 2 rakaat. Jadi Ustaz, kalau kita nak buat 2 ke nak buat 4?
Ustaz kata tadi 2 rakaat. Dia tengok pada keadaan. Sekiranya azan yang pertama, dah masuk waktu zuhur kan? Azan yang pertama, kita tengok sempat. Contohlah, kalau dah azan tu sempat kita nak buat tahiyatul masjid, kemudian kita nak buat sebelum daripada Jumaat, sempat. 4 rakaat, maka kita buat. Tapi kalau kita masuk tu tak sempat. Tengok-tengok tak sempat. Ni kejap lagi nak azan terus khutbah. Tak sempat, maka waktu itu sama ada kita nak buat tahiyatul masjid ataupun sebelum Jumaat, maka ulama sebut solat sunat sebelum Jumaat. Buat 2 je. 2 saja. Dan tahiyatul masjid dia terus masuk ke dalam solat sunat ni tadi. Sebab solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat wuduk, dia adalah solat sunat yang bukan berdiri dengan kakinya sendiri. Nak bagi orang faham, maknanya yang bukan berdiri dengan kaki. Kalau kita buat solat sunat 2 rakaat sebelum Jumaat, dah termasuk solat sunat wuduk, dah termasuk solat sunat tahiyatul masjid. Nampak? Dapat juga ganjaran. Tak perlu niat saja aku solat sunat 2 rakaat sebelum Jumaat, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat, tak perlu niat begitu. Dia terus masuk, ganjaran tu terus dapat. Okay. Kalau Ustaz, untuk soalan untuk yang nombor 7 tu saya ada soalan. Kalaulah dia datang ketika mana tazkirah Jumaat, adakah yang lebih utama mendengar tazkirah ataupun solat sunat tadi? Dia kena solat sunat juga. Solat sunat. Ulama sebut memanglah dia dah siapa suruh lewat. Dan Nabi kata jangan kamu duduk. Maknanya digalakkan walaupun dia nak ni, iaitu dia kena solat sunat untuk seperti mana dalam hadis ini adalah seperti mana yang saya sebutkan tadi, maka dia solat sunat sebelum dia nak duduk di dalam masjid sebab meraihkan tadilah. Okey, itu yang seperti mana yang disebutkan oleh dai. Baik, yang ke-8, dia mesti diam. Kan? Dan memberi perhatian ketika khutbah. Ini seperti mana dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis baginda Rasulullah, iza qulta li sahibika ansit wa imam yakhutub faqad lagaut. Sekiranya kamu mengatakan kepada kawan kamu, li sahibika ansit, diam. Kadang-kadang kita orang bising, budak-budak salah. Diam sikit boleh tak? Nak dengar. Walaupun itu bagus, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah melarangkan kamu, dan kata para ahli ulama tidak dapat pahala dan ganjaran. Allah. Walaupun dia suruh diam saja. Walaupun suruh diam. Baik. Itu dia beberapa perkara yang patut kita lihat sebelum kita melaksanakan solat Jumaat, dan ada lagi selepas ini. Sedang menonton, kita berehat seketika, kembali selepas ini bersama Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita tentang solat Jumaat. Bagaimana hukum dan juga penyelesaian jika ada berlaku sesuatu permasalahan. Kalau tadi kita tengok bagaimana yang dimaksudkan perkara yang boleh kita laksanakan dan patut untuk kita laksanakan sebelum solat Jumaat. Di antaranya berwangi-wangian, mengemaskan diri dan juga datang awal, membaca surah Al-Kahfi dan pelbagai lagi kita kongsikan tadi. Selepas ini kita ada pula perkongsian berkenaan dengan bagaimana perkara yang patut dilakukan selepas solat Jumaat. Tapi sebelum tu, ayo sama-sama kita lihat sekarang ini kita berada di atas tikar sembahyang ataupun bagi sejadah. Ustaz panggil apa biasanya kalau di Morocco? Bukan kus-kus kan? Kus-kus tu kita makan. Sejad, iaitu sejadah lah. Okey, baik. Okey Ustaz. Macam tadi saya teringat Ustaz sebut kebiasaannya, bukan kebiasaannya, kalau syarat sah mestilah 40 orang untuk kita sama-sama solat dan bermustautin ataupun bermukim. Jadi contohlah nak solat, tiba-tiba ada 39 yang bermukim, satu mustautin. Adakah boleh ataupun tidak Ustaz? Bagaimana situasi itu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Dai Azrin, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai isu bilangan ni, sebenarnya ulama ikhtilaful fuqaha, ikhtilaf ataupun berbeza pandangan ulama antara mazhab. Dalam mazhab Syafi'i, dia meletakkan had limit. Maksudnya had berdasarkan hadis, bukan saja-saja dia letak, berdasarkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mesti orang itu bermukim 40 orang. Kalau sekiranya tidak cukup 40, maka tidak terjadinya Jumaat.
Gugurlah Jumaat ke atasnya. Sebab tak sah lah, sebab dia tak cukup 40. Betul. Adapun mazhab yang lain, dia mengatakan Jumaat ni adalah, kita dah sebut tadi, jamak. Berhimpun ataupun berkumpul. Ramai. Ataupun disebutkan macam kita nak solat jemaah ni, maka ada ulama yang dia menyebutkan bahawa kalau 3 tu dah cukup. 3 tu dah dikira sebagai jamak. Kan kalau kita sebut mufrad, musanna, mufrad tu tunggal, musanna tu 2, jamak tu 3. Jadi 3 dah cukup dah. Jadi ada sebenarnya isu ni dibangkitkan. Contohnya ada di pendalaman-pendalaman yang mungkin kita tak rasa, sebab di Semenanjung ni kebiasaan tempat semua ialah masjid dekat-dekat, senang. Tapi ada di Semenanjung, mungkin di Sabah, Sarawak mungkin, ataupun di kawasan-kawasan di luar daripada Malaysia, yang mana tempat itu mungkin nak pergi masjid jauh. Ada yang pergi sampai, yang saya dengar, dia kata, "Ustaz, saya duduk dekat situ, yelah kita nak pergi ke bandar susah, tetapi nak mengambil masa tu cukup payah, dengan nak kena harung sungai lah, dengan tempat kalau hujan lagi berbahaya dan sebagainya." Jadi adakah tergugur kepada saya Jumaat? Maka kalau mengikut pandangan mazhab Syafi'i, yang majoriti ulama kita dan masyarakat kita bermazhabkan mazhab Syafi'i, maka mereka tidak disuruh untuk melakukan solat Jumaat. Begitu juga dengan abang-abang lori. Contoh abang lori, "Ustaz, saya selalu musafir, Ustaz, hantar pergi seluruh Malaysia. Adakah Jumaat saya gugur?" Maka jawapannya ya. Sebab diberikan kelonggaran, rukhsah kepada mereka yang bermusafir. Begitu juga yang tak cukup 40 orang. Tetapi sekiranya, ini kembali kepada majlis fatwa. Kalau majlis fatwa melihat ada sebab untuk mereka meraihkan pandangan-pandangan yang lain, mengikut situasi, mengikut keadaan, maka itu kembali kepada majlis fatwa lah di setiap negeri. Maknanya kalau negeri tu, kalau macam contoh di Sabah, dia ada mufti dia, tengok keadaan, tengok tempat. Cuma kalau sekiranya ada keperluan, maka dihukum mungkin di luar daripada pandangan mazhab Syafi'i. Tetapi kalau kita yang alhamdulillah kebiasaannya di Semenanjung, di Malaysia ni, masjid dekat, maka kita berpaksikan dengan mazhab Syafi'i, dia mesti 40 orang. Kalau 39 Ustaz, 39. Ataupun yang satu tu Ustaz, dia tak balik. Kan kita dia 40, tapi satu tu tak balik. Maka kita dah sebut dah tadi, syarat wajib Jumaat, dia mesti balik. Maka yang kecil tu tak kira. Walaupun dia hadir, dia tak dikira. Dia mesti hadir dengan cukup syarat-syaratnya itu tadi. Tapi sebab tu majlis mufti sebelum dia nak fatwakan ni masjid kan boleh dirikan Jumaat ataupun tak, sebab tu kita jangan salahkan dia ada pecah Korea, dia nak tengok Korea tu, bukan Ustaz, pakat kita buat semua masjid. Jadi tak cukup 40 nanti. Sebab tu ada masjid yang masjid untuk i'tikaf saja, tak boleh dirikan Jumaat. Ada masjid yang diberikan Jumaat, ada surau dinaik taraf, surau Jumaat, kerana ada kepentingan dan melebihi mungkin 40 lebih, dan di sana ada kebaikan untuk berikan, maka mereka benarkan untuk didirikan Jumaat. Maksudnya bilangan itu ada beberapa pendapat mengikut kepada kesesuaian dan juga situasi. Baik Ustaz, saya ada persoalan berkenaan dengan bagaimana tidur sebelum Jumaat. Tapi mungkin saya nak minta keselesaan Ustaz, adakah kita nak habiskan di papan dulu ataupun terus kepada soalan? Baik, kita pergi ke papan sedikit saja, ada 4 saja. Boleh Ustaz. Izinkan saya, insya-Allah. Baik, sebelum kita nak tunjukkan praktikal, sebab praktikal ni penting. Betul. Kita takut nanti tak sempat nak buat praktikal. Kan? Yang pertama, sunat selepas. Tadi sebelum kita dah bincang dah ada 8. Sunat selepas solat, iaitu solat sunat 2 rakaat selepas solat Jumaat. Maknanya lepas habis Jumaat, kalau boleh kita dirikan solat sunat selepas Jumaat. Dia sama je. Ustaz, nak niat qabliyah zuhur ke ba'diyah zuhur? Itu kalau waktu biasa zuhur lah. Tapi waktu Jumaat, Jumaat lah. Kan? Ba'diyah Jumaat. Selepas Jumaat 2 rakaat. Kemudian memperbanyakkan berdoa, khususnya selepas asar sehingga maghrib. Ini pandangan ulama banyak. Sebab ada satu waktu seperti mana dalam hadis yang doanya la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah. Satu waktu. Maka ulama berbincang. Dalam mazhab Syafi'i, perbincangan ulama ni hebat dan tidak ditentukan, sebab Nabi tak sebut. Kenapa? Kerana Nabi nak suruh kita hari Jumaat tu pulun hari. Orang Kedah sebut pulun habis-habis.
bahasa fusha kita ni apa? Allah. Bersungguh-sungguh lah. Bersungguh-sungguh untuk merebut pahala ganjaran. Khususnya dalam doa nak mustajab ni. Jadi ulama ada sebut di antara dua khutbah. Antara dua khutbah tu, maka pada waktu itulah berdoa. Yeah. Ada yang menyebut sebelum khutbah, sebelum imam naik ke mimbar. Ni pelbagai. Dan kebanyakan ulama sebut selepas waktu asar sehingga terbenam matahari. Kerana itu para alim ulama dulu dalam kitab mereka tidak akan terima mana-mana tetamu datang ketika mana selepas asar dan sebelum maghrib, maknanya sehingga terbenamnya matahari. Tak terima, sebab mereka akan beriktikaf, mereka akan berdoa, mereka akan berselawat, mereka akan buat amalan-amalan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah. Ini waktu yang disebutkan oleh kebanyakan para alim ulama. Boleh rujuk di dalam kitab-kitab. Baik, yang ketiga, memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dalam khutbah diingatkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu. Kita lena solu tu selawatlah, maka minta untuk selawat. Yang keempat, bersedekah. Sudah pasti kelebihan orang yang bersedekah, lagi-lagilah pada hari iaitu hari yang penuh dengan kebesaran, maka bersedekah. Lalu tabung, jangan senyum, walaupun senyum itu sedekah. Masukkan sedikit sumbangan kita, semoga ia diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sunat sebelum dan selepas. Sebab tu orang perempuan dia nak pergi masjid, mungkin dia tak boleh, dia kirimkan untuk sedekah kepada suami. Bang, ni RM10. Jangan suami tu pergi beli benda lain pula. Pergi sedekah. Maknanya itu niat untuk isteri, maka isteri pun boleh kirimkan duit untuk tapi sekarang ni senang dah. QR code je. Betul. Kan, tengok QR code, imbas. Dah senang. Dah boleh transfer dan sebagainya. Jadi lagi mudah dan lagi senang. Baik Ustaz. Macam tadi Ustaz saya tanya tadi berkenaan dengan biasanya itu adalah syarat sah solat Jumaat. Biarlah tidur sebelum khutbah. Bukan tidur semasa khutbah. Jadi dia pun tertidur ataupun dia tidur. Maka nak tanya di sini, adakah tidurnya itu boleh membatalkan wuduk dan tanpa sedar dia bangun terus solat tanpa ada wuduk? Boleh terjadi atau situasi itu? Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang ni yang kita nak tunjuk praktikal. Praktikal pun ada tidur. Tidur pun ada praktikal. Contoh, dia ada gaya-gaya yang tak membatalkan wuduk dan ada gaya yang membatalkan wuduk walaupun papan punggung, minta maaf saya sebut papan kita belakang, papan lapik kita ni tetap. Okay, dalam mazhab Syafi'i, sekiranya saya nak duduk boleh? Saya nak duduk, nak tunjuk, minta maaf saya terpaksa tunjuk belakang saya untuk kita nak nampak. Okay. Contohnya ada orang yang duduk bersila macam ni. Dia duduk bersilanya, dia dengar khutbah biasalah. Orang dengar khutbah sedap macam ni lah. Kan? Lagi sedap kalau ada belakang tiang dinding. Duduk imam nak khutbah 3 jam pun khutbah lah dia kata. Jadi dia boleh sandar. Okey, bila kita duduk begini, ni dinamakan duduk yang mana papan punggung kita ni, punggung kita ni rapat. Yang mana nak keluar angin tu tak boleh. Sebab kita duduk macam ni. Jadi ada orang yang tidur begini. Ni ibu-ibu kena tengok. Bapak-bapak tidur macam mana. Dia tidur yang paling sedap ada waktu khutbah. Waktu khutbah. Tak ada tilam pun boleh tidur. Kita kadang-kadang ada tilam 3-4 inci kan. Kadang king size. Tak lena. Tapi pergi khutbah lena. Alhamdulillah. Siap berdengkur package. Jadi kadang orang tidur macam mana. Ni ustaz pun biasa tidur. Bukan ustaz tak tidur. Tapi waktu khutbah tak pernah tidur lah. Duduk macam ni kan. Kadang-kadang kita dengar khusyuk tu. Anggut-anggut macam ni. Makin ke bawah. Makin ke bawah. Makin faham dia ni. Jadi kita ni kalau kita tidur begini, duduk, maka tidak jadi masalah kalau sekiranya kita bangun dan boleh solat. Faham? Kenapa? Kerana syarat tadi telah lengkap. Iaitu papan punggung kita ni rapat. Di lantai. Mana rapat di lantai? Kalau dia tidur macam ni, ni ada ramai yang tidurnya ni. Ni ramai tak yang duduk. Dan ini sunnah Nabi sebenarnya. Duduk begini sunnah Nabi. Sebab Nabi duduk begini. Ni. Khunfusa ni. Ni dah namakan dalam bahasa Arab. Khunfusa. Duduk mendengar khutbah begini. Sunnah baginda Nabi SAW. Sama ada begini ataupun dia duduk begini. Ataupun kalau kalau seseorang itu ada serban, dia ikat, dia duduk. Dia boleh sandar. Itu lagi sedap. Itu sunnah baginda Rasulullah. Tiba-tiba macam ni pun dia tidur. Ingat dengar lagi khusyuk khutbah tu. Tidur.
Okey, soalan dia, nampak tak sini papan punggung? Ya. Yang mana terbuka, sekiranya dia tidur, maka kata para alim ulama batal wuduknya. Sebab papan punggungnya tidak rapat ke tanah. Faham. Okey, jelas. Satu lagi yang kebiasaan orang lupa. Ya. Dalam mazhab Syafi'i, sekiranya disandarkan tengkuk. Contoh sandar tengkuk je ni. Dia sandarkan tengkuk, ada satu benda dia sandar tengkuk. Dia tidur. Dalam keadaan papan punggungnya rapat. Macam ni. Maka dalam mazhab Syafi'i, tolong ambil pengetahuan, ini di dalam kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i, boleh rujuk, maka wuduknya batal. Dengan syarat, dia punya tengkuk disandarkan. Ini disebutkan dalam, saya rasa dalam mufti punya website, kalau ni ada disebutkan, dan dalam kitab-kitab pun ada. Ada orang dia ingat kalau sandar, papan punggung ni rapat, maka tidak batal. Kalau sandar tengkuk, di dinding begini, papan punggung rapat, maka batal juga. Sebabnya? Sebab dia telah kata para alim ulama, berdasarkan kata para alim ulama dan berdasarkan hadis baginda Rasulullah, maka orang yang disandar ni selalunya dia tak khabar, dan dia punya papan punggung walaupun tak keluar angin ataupun walaupun dia rapat di lantai, maka dia tetap batal. Kata ulama, kemungkinan besar angin tu boleh keluar. Kemungkinan besar. Sebab tu jangan lena. Faham. Dan ulama juga menyebutkan sekiranya dia duduk begini dan dia rasakan yang mungkin angin tu boleh keluar sehingga termimpi. Tidur tu sampai mimpi, maka lebih baik dia berwuduk. Subhanallah. Saya ingat ke tidur sampai terlentang baru batal. Rupanya kedudukan tersebut pun boleh membatalkan wuduk, dan seterusnya batal solatnya jika diteruskan. Sedang menonton, berehat seketika. Banyak lagi persoalan selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah berjaya mengumpulkan dana untuk cerucuk, dan sekarang ini ramai yang bertanya apa lagi yang boleh mereka menyumbang. Ayo sama-sama kita membuka peluang bagi menyumbang membina sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, dengan satu kaki RM350 dengan keluasan 72,000 kaki persegi. Ayo sama-sama kita membuat saham akhirat kita di sana nanti. Akademi Al-Bayan, satu agama, pelbagai bangsa. Alhamdulillah kembali bertemu, dan tadi sedang menonton menyaksikan sedikit info dan juga video yang kita paparkan kepada anda berkenaan dengan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Dan kali ini hari ini kita bersama dengan Dr. HD sebagai salah seorang daripada orang kuat dalam proses pembinaan ini. Jadi mungkin kita nak tahu dan bertanya lebih lanjut berkenaan dengan proses pembinaan kompleks tersebut. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kebaikan, kerahmatan kepada kita. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah kerana kita umat Islam ni mempunyai jiwa menyumbang. Merebut pahala walaupun kadang-kadang kita tak nampak pahala tu. Kalau nampak kita sedekah RM1 dapat RM10, walaupun ada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma kita tak rasa kadang-kadang. Sedekahlah untuk untuk kesihatan. Kita bukanlah sedekah terus jadi sihat. Ataupun kita terus nampak ganjaran tu. Alhamdulillah, umat Islam ni dia percaya dan yakin kepada Allah. Niat itu yang menyebabkan seseorang itu dia rasa kelazatan keimanan tu. Dan alhamdulillah kami di Pertubuhan Akademi Al-Bayan ingin mendirikan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Dan syukur kepada Allah, hasil sumbangan tuan-tuan daripada bukan saja di Malaysia, daripada Indonesia, daripada Singapura yang ramai datang ke tapak, daripada selatan Thailand, daripada Brunei, daripada negara-negara ASEAN ni, dia datang, dia lihat, dia tengok sendiri. Alhamdulillah, mereka memberi sumbangan. Ustaz, tak banyak, alhamdulillah. Yang penting kadang-kadang datang saja pun alhamdulillah.
Kenapa? Kerana mereka nak menyaksikan yang kita sebutkan kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia, yang kita menggabungkan 3 budaya. Ada budaya Cina, budaya Melayu, ada budaya India. Tujuan dia apa? Bila kita nak masuk dalam ruangan solat itu, kita menyembah Allah yang Esa. Ini kehebatan umat Islam. Dia tidak melihat rupa parah kita, warna kulit kita, apa bangsa kita, apa latar belakang kita, tetapi bila kita sembah Allah yang Esa. Satu saf, satu imam. Ketika kita sujud, semua kita sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah mereka yang menyumbang, kita telah tambun tanah, kita telah buat retaining wall, maknanya supaya tanah tu tak berganjak, dan cerucuk. Baru-baru ni kita ungkapkan, kita mohon dana untuk cerucuk, maknanya piling. Hari tu kita sebut 5,000 sebab struktur tanah ni. Tetapi alhamdulillah, memandangkan kita dah guna, mula kita ingat 5-6 batang sebab tanah tu tanah pertanian, memang sawah. Tetapi alhamdulillah cuma 2-3 batang saja. Jadi ramai yang telefon menangis, "Ustaz, kami nak cerucuk, Ustaz, kami nak piling sebab ni tak diangkat." Maknanya kalau pintu tu mungkinlah kita akan tukar, dan sebab itu anggapan kebanyakan orang lah. Jadi kami nak bawah. Ramai nak cerucuk. Jadi saya sebut, takkan kami nak tinggal bawah tanah? Semua dah sumbang cerucuk, bila nak bangunannya? Jadi alhamdulillah telah cukup. Dan ada lagi tiang yang kita nak buat. Bim yang kita, bukan kita ni macam zaman Nabi Sulaiman angkat pindah Ratu Balqis punya istana pindah. Tak. Kita bukan setiap minggu kita tukar tiang. Kita tak tukar tembok setiap bulan ataupun setiap hari raya macam kita tukar langsir. Sebab tu kita alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kita masuk majlis pembandaran Alor Gajah. Sebab apa kita masuk? Sebab mereka dah bagi kepada kita, maknanya orang kata ni spek yang kamu kena ikut. Jadi alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita dapat kelulusan Kajian Negeri Melaka, kita dapat kelulusan daripada Majlis Agama Islam Melaka untuk kutipan, Jabatan Agama Islam Melaka, Datuk Mufti Melaka beri sokongan, kita pergi majlis pembandaran, kita submit plan untuk mereka lihat, okey ustaz kena buat macam ni, untuk dapatkan kelulusan JKR, untuk nak dapat semua, alhamdulillah. Sebab tu sumbangan-sumbangan tuan-tuan kita gunakan untuk pembangunan Akademi Al-Bayan. Jadi kita tawarkan yang sekarang ni ada 71,000 kaki persegi, yang mana dah ramai orang dah ambil. Yang satu kaki persegi 350. Jangan nanti kalau ustaz saya tak sempat, tu kalau dah habis tunggu Al-Bayan nombor 2. Tapi sekarang ni ada, rebut. Jangan tunggu lama-lama orang sebut. Nanti habis. Okey, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, kita juga membuka peluang untuk membeli sambil menerma sambal teriak. Jadi siapa-siapa yang nak membeli, boleh membeli sambil menerma. Setiap pembelian di sana ada insya-Allah infak yang kita akan masukkan untuk mencukupkan dana untuk membangunkan sebuah kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Semoga Allah memberikan sebaik-baik ganjaran, kerana ganjaran mengislamkan orang adalah ganjaran yang terhebat, iaitu menegakkan kalimah la ilaha illallah. Jadi boleh tengok di website, boleh telefon nombor, boleh send, tengok kita punya ni, bagi ke anak, QR code boleh, QR code, sedekah subuh boleh, sedekah hari Jumaat jangan lupa. Kan kita sembang Jumaat, hari Jumaat je Al-Bayan. Kan, kalau tengok TV je Al-Bayan tu mesti ada. Sumbang insya-Allah, semoga Allah merahmati. Dan boleh follow rapat-rapat, kerana kita akan buat jelajah Dr. HD di seluruh Malaysia untuk fit praktikal. Dan mana-mana masjid yang ingin menjemput secara percuma, jangan fikir bayaran penceramah lah apa, nota kita bagi, semua orang kita bagi, insya-Allah. Dia hanya datangkan, sediakan tempat dan datangkan orang je. Insya-Allah kita pergi, kita ada fit praktikal. Dia namakan tanya sampai lebam. Tanya sampai lebam. Tanyalah sampai nak, kata. Kalau di TV ni mungkin terhad. Wallahualam. Subhanallah, itu tadi kan Ustaz dah kongsikan kepada kita berkenaan dengan bagaimana proses pembinaan, cara menyumbang, kelebihan dan juga apa yang patut kita laksanakan untuk sama-sama membantu kompleks tahfiz dakwah anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia. Sidang penonton, kalau terlepas info ataupun siaran dari awal, catch up semula di aplikasi Tonton dengan muat turun dan langgan sekarang. Sidang penonton, kita berakhir di sini dahulu di TV3, sambungan 30 minit di TV9. Teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Akademi Al-Bayan membawa impian besar untuk melahirkan golongan pendakwah yang berupaya menyebarkan syiar Islam dengan menggunakan bahasa yang difahami oleh bangsa mereka sendiri.
sekaligus menjadikan mereka ini sebagai aset terpenting umat Islam. Ayo, sama-sama kita santuni mu'alaf agar mereka mengenal Islam. Assalamualaikum, saya Alif Sata memegang watak Ustaz Taha dalam filem seram Anak Perjanjian Syaitan 2. InsyaAllah akan keluar 4 Januari 2024. Saksikan Anak Perjanjian Syaitan 2 di Pawagam berdekatan dengan anda. Demi kekuasaan Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semua. Perjanjian Syaitan. Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sedang penonton, tadi anda saksikan sedikit berkenaan dengan sudutan filem yang kita maksudkan sebentar tadi, dan juga rata-rata di antara mereka juga masing-masing sendiri ada sesuatu yang cuba disampaikan, khususnya juga berkaitan dengan solat secara berjemaah dan juga amalan dan juga ibadah kita dalam setiap hari. Dan juga sekarang kalau tuan-tuan dan puan-puan menyaksikan di media sosial pada ketika ini juga sedang tular ataupun viral berkenaan dengan subuh macam Jumaat, iaitu mengajak seluruh umat Islam untuk sama-sama kita memenuhkan, meraihkan, mengimarahkan masjid, bukan hanya sekadar pada waktu maghrib, pada waktu isyak, tetapi juga macam hari Jumaat kita buat pada waktu subuh setiap hari. Itu di antara kempen yang cuba kita laksanakan. Mudah-mudahan semua tempat, semua keadaan dan semua situasi dapat kita laksanakan. Kita kaitkan dengan perbincangan kita pada hari ini berkenaan dengan solat Jumaat, yang mana sudah tentu dan sudah pastinya solat Jumaat ini menghimpunkan ramai. Kadang-kadang ada surau diri Jumaat yang terpaksa buat penambahbaikan untuk memuatkan lagi lebih ramai masyarakat untuk solat Jumaat. Ada yang kadang-kadang melebihi daripada 500 orang, ada yang 200 orang lebih, ada yang lebih daripada 1000 pun ada yang memuatkan untuk solat berjemaah untuk solat Jumaat. Jadi perbincangan hari ini tentang solat Jumaat. Kita nak ambil lagi persoalan-persoalan dari sahabat-sahabat kita di Facebook rasmi Tanyalah Ustaz TV3. Ayo sama-sama kita saksikan. Baik, kita ambil soalan untuk kita teruskan perbincangan dari Tuan Abdul Karim Sofian. Katanya, Assalamualaikum yang berbahagia Dr. HD. Ada dua soalan. Yang pertama, bagaimana hukum meninggalkan solat Jumaat secara sengaja lebih dari 3 kali? Dan soalan yang kedua, ketika bermusafir, manakah lebih aula? Sama ada mengerjakan solat Jumaat ataupun solat fardu zuhur dan asar secara jamak qasar? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga sahabat kita Tuan Abdul Karim untuk soalan ini. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih pada Tuan Abdul Karim atas soalan yang saya rasa satu soalan yang perlu kita kupaskan, yang mana kalau seseorang itu meninggalkan Jumaat 3 kali, apa hukum dia? Jangan kata 3 kali, sekali hukum meninggalkan solat Jumaat ataupun solat fardu mana pun, hukumnya berdosa. Itu kita kena faham. Cuma yang specialnya adalah tentang Jumaat ini, kerana ada satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dan ada juga yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunannya. Kata baginda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud, man taraka salasa Juma' tahawunan biha taba'allahu ala qalbi. Itu satu hadis. Satu lagi hadis kata Nabi SAW, man tarakal Juma' salasan min ghairi darurah taba'allahu ala qalbi. Kata Nabi SAW, siapa yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat kerana mengambil mudah akannya. Maknanya tahawunan ni mengambil mudah dalam erti kata seperti mana yang disyarahkan oleh para alim ulama ketika mana syarahkan hadis ini, dia bermalas-malasan. Allah malah hari ni kan, minggu ni malas Jumaat, kita skip Jumaat, semayang Zuhur. Apa beza Jumaat dengan Zuhur? Sama je, tak buat Jumaat, buat Zuhur. Datang berhimpit-himpit, nak duduk panas pula masjid, aircon tak sampai, kemudian duduk kat tar contoh, dah datang lambat duduk belakang. Jadi yang ni ada yang bermalas-malasan. Maka kata para alim ulama, apa yang disebutkan oleh Nabi, peringatan, nescaya Allah akan mengunci hatinya. Allah. Mengunci hati maksudnya nak datang, nak dapat hidayah susah, nak buat. Sebab hati inilah yang akan menyebabkan kita punya tubuh badan kita jadi baik. Seperti mana dalam satu hadis Nabi SAW, ada di dalam satu badan kita seketul daging.
jika baik, daging itu baik keseluruhan tubuh badan. Jika buruk, daging itu buruklah keseluruhan badan. Ala wahya qalb. Jadi kalau Allah dah kunci, maknanya dia adalah hati tadi. Kalau dah dikunci hati, macam mana nak dapat hidayah Allah? Macam mana nak terima kasih sayang Allah? Macam mana nak dapat kebaikan? Sebab tu bila dibacakan Quran, dia rasa tak nak terima ayat suci Al-Quran. Dia tak boleh. Sebab apa? Hati telah dikunci. Jadi sebab itulah kata para alim ulama, jangan kita meninggalkan Jumaat 3 kali. Okay. Itu soalan yang pertama. Ketika musafir, manakah lebih aula sama ada mengerjakan solat Jumaat atau solat fardu zuhur dan asar secara jamak dan qasar? Sebenarnya dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata baginda Rasulullah, "Iza marda al-'abd aw safara kutiba lahu mithlu ma kana yaf'al." Iaitu sekiranya seseorang itu sakit ataupun bermusafir, maka ditulis ganjaran yang sama seperti mana orang yang bermukim, sahihan, dan orang yang sihat. Maknanya kalau sekiranya seseorang itu dia nak meninggalkan Jumaat kerana disebabkan dia bermusafir, maka dia dibenarkan sekiranya dia bermusafir. Cuma ulama berbeza pandangan. Ini ada sedikit perincian. Ustaz, saya dengar dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nak meninggalkan Jumaat itu, adakah kita kena keluar sebelum subuh ataupun selepas subuh? Baik, ini sedikit perincian yang sedikit detail. Kalau sekiranya ikut kenderaan yang kita bawa, kalau kenderaan yang kita bawa tu kereta yang kita boleh kontrol sendiri, jarang kenderaan yang kita bawa kapal terbang. Jadi kita bawa kereta sendiri contohnya, kita boleh kontrol. Sekiranya dia keluar sebelum daripada Jumaat, sebelum daripada subuh. Sebelum daripada subuh, maka kata para ahli ulama dalam mazhab Syafi'i, boleh dia skip Jumaat tu. Maknanya tidak difardukan Jumaat ke atasnya. Ni dalam mazhab Syafi'i. Tapi sekiranya dia keluar selepas Jumaat, maka selepas subuh. Selepas subuh. Selepas subuh, saya ulang sekali lagi. Kalau sekiranya keluar sebelum subuh, maka Jumaat tidak perlu. Tapi kalau keluar selepas subuh, maka dia kena Jumaat. Tetapi ikut pada kenderaan. Ustaz, takkanlah saya nak tunggu airport pukul, dia punya contohnya pukul 3, flight. Takkan saya nak keluar sebelum subuh? 4 pagi. Pukul 4 pagi. Flight pukul ni bukan pergi Mekah, Ustaz. Saya nak pergi Kelantan je. Contohnya. Jadi Kelantan sejam. Kata ulama, sebab benda tu kita tak boleh kontrol. Jadi, kalau walaupun lepas daripada subuh, maka tidak jadi masalah. Keadaan. Tengok pada keadaan. Keadaan. Berdasarkan hadis ni juga ada ulama sandarkan bila musafir je maka tergugur padanya Jumaat. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i dia bergantung keluar sebelum ataupun selepas subuh, dan bergantung juga pada kenderaan. Kalau naik bas kita tak boleh kontrol. Kita tak boleh suruh driver bas berhenti kejap, aku nak sembahyang subuh sebab aku keluar selepas subuh tadi. Dia tak boleh. Jadi dia tak boleh nak kontrol. Bila tak boleh kontrol maka tergugur. Dan bila dia tergugur, maka bila musafir je diberikan rukhsah. Sebut musafir diberikan rukhsah, kelonggaran, dia boleh buat jamak dan qasar. Jadi itu dalam bab jamak dan qasar. Baik. Doktor, untuk soalan seterusnya, tapi dia ada rentetan ataupun kesinambungan daripada soalan tadi. Dia sikit je perbezaannya. Soalan dari Wak Dodge di Facebook. Katanya, Assalamualaikum. Apakah hukum kalau seseorang itu dia meninggalkan solat Jumaat bukan macam tadi 3 kali, tetapi yang ni berselang-seli. Dia kata tak boleh 3 kali, tapi dia pergi 2, sekali tu dia pergi. 2 kali tak pergi, sekali dia pergi. Berselang-seli. Ataupun yang ni pergi, yang ni tak pergi. Baik. Apakah hukumnya? Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, saya tertarik dengan Wak Dodge punya soalan. Mungkin ramai orang begini. Dia kata, Ustaz, dia pergi macam ni, dia boleh buat pula magic. Dia kata, saya tak pergi. Tak sampai pergi, tak dikunci lagi. Dia kata, kemudian tak pergi. Dia kata, Ustaz, biasalah. Sebab saya baca hadis. Nabi sebut, man taraka salasan Jumaat. Sesiapa yang meninggalkan 3 kali Jumaat. Dia baca hadis itu betul-betul. Nabi tak sebut 3 kali berturut-turut. Betul lah? Betul. Cara pembacaan hadis ni, Nabi tak sebut siapa yang meninggalkan Jumaat 3 kali berturut-turut. Barulah kita faham gitu. Sekali, 2 kali, 3. Ini berturut-turut. Nabi sebut sesiapa yang meninggalkan Jumaat tahunan terus. Meninggalkan Jumaat secara malas. Secara yang disebutkan mengambil ringan. Ke atasnya bukan sebab keuzuran.
taba Allahu lahu ala qalbih, maka Allah akan tutup hatinya. Maknanya kalau dia kata 3 kali sahaja dalam kehidupan dia tak pergi kerana malas, kadang alah relax lah, bukan esok kiamat pun. Jadi kita risau dan takut. Dan jangan kata 3 kali. Kadang-kadang kita hari ni, alah 3 kali ustaz, ni baru saya bos sekali pun dah dosa. Kan, apatah lagi 2 kali, apatah lagi 3 kali. Jadi dosa tu kalau Allah tak ampunkan bagaimana? Jadi janganlah kita hari ni mengambil hadis tu mengikut sesuka hati kita. Apa yang disebutkan tadi, seperti mana kata baginda Rasulullah. Dia nampak macam bermain-main pula. Betul. Seolah-olah mempermainkan ibadat solat Jumaat tersebut. Sedang menonton Keluarga Besar Tanyalah Ustaz. Banyak lagi perbincangan selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama kami di Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Subhanallah, kembali bertemu untuk teruskan perbincangan kita di Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru, perbincangan tentang solat Jumaat. Sekarang kita kembali ke set praktikal kita untuk kita lihat lagi berkenaan dengan apa persoalan seterusnya tentang solat Jumaat. Ini mungkin tadi Ustaz ada sebutkan kepada kita, nak terangkan berkenaan dengan bagaimana kalau seseorang itu dia datang lewat untuk solat Jumaat, terlepas mungkin rakaat pertama, rakaat kedua, ataupun dia sampai pada solat ketika tahiyat akhir. Jadi bagaimana situasi ini untuk kita teruskan? Kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz sedikit dulu sebelum kita teruskan. Silakan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, terima kasih pada Da'i Azrin. Ni abang-abang kena fokus. Kongsikan live ni kepada abang-abang kita, kepada anak-anak kita yang lelaki yang pergi Jumaat, kerana kebanyakan ramai yang saya tengok sendiri, mereka bila tak sempat mereka buat 2 rakaat je. Walaupun tak sempat 1 rakaat bersama dengan imam. Allah. Jadi kita nak tunjukkan sedikit praktikal yang disebutkan, seperti mana kalau nak dapatkan Jumaat itu, maknanya nak dapatkan solat 2 rakaat itu, dia mesti kena 1 rakaat dengan imam. 1 rakaat dikira dengan imam ini adalah sehingga tahap dia boleh rukuk tamakninah bersama dengan imam. Contoh. Kita nak contoh. Okey, da'i rukuk. Ni bayangkan kalau dia rakaat yang pertama, tak apa, tak ada masalah, sebab kita akan sempat 1 lagi rakaat. Tetapi kalau sekiranya kita dah masuk, kita tengok da'i tengah rukuk, imam tengah rukuk, rakaat yang kedua. Jadi saya pun bertakbir, Allahu Akbar, dengan niat Jumaat. Saya mesti ada 2 syarat. Yang pertama, saya kena berhenti keseluruhan anggota badan. Yang kedua, paling kurang saya boleh sekali tasbih, maksudnya tamakninah. Jelas? Okey, contoh Da'i tengok Ni saya tunjuk dulu. Kalau saya takbir, contoh saya takbir, saya nak rukuk, tiba-tiba da'i dah bangun. Contoh imam dah bangun, saya tak sempat lagi nak berhenti. Tak dikira sebagai 1 rakaat. Faham? Dia samalah Jumaat ke, solat-solat yang lain ke, nak dikira rakaat itu dikira ataupun tidak adalah bergantung kepada rukuk kita dengan imam. Dia mesti 2 syarat. 1 syaratnya dia berhenti keseluruhan anggota badan. Dia mesti berhenti macam ni. Ni berhenti dengan sekali tasbih. Contohnya subhanallah. Contoh, ini sekali tasbih sudah memadai dan dikira sebagai 1 rakaat. Dia tak boleh macam kita, macam spring tu, macam ni terus bangun. Itu tidak ada tamakninah. Jadi kalau kita nak dikira sebagai Jumaat, mesti dia sempat 1 rakaat dengan imam. Maknanya sempat 1 rakaat walaupun imam dah 2 rakaat dan dia tengah rukuk, kita sempat rukuk dengan imam berserta tamakninah. Kalau tidak ada tamakninah, maka tak sempat. Dia sempat bersama dengan imam, berhenti dengan tamakninah, maka dikira sebagai 1 rakaat. Baik, kita katakan tak sempat. Kalau sempat, maknanya dia sambunglah. 1 dah kira tadi, imam bagi salam, dia sambung berapa? 1 je lah. Sebab dia dah sempat dengan imam. Kalau tak sempat, contohlah yang tak sempat, imam rukuk, saya pun angkat takbir, kejap lagi da'i terus bangun. Saya nak rukuk, da'i bangun. Okey, Allah. Ni tak sempat. Bila tak sempat, saya baca tasbih seperti biasa, ikut imam seperti biasa. Ni bayangkan dah rakaat kedua, saya dah tak sempat dah. Okey, tahiyat,
Bayangkan kita dah skip lah ni tahiyat. Okey, saya pun dah habis sujud, duduk antara dua sujud ni tahiyat. Okey. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Okey, warahmatullahi. persoalannya bila saya tak sempat tadi, abang-abang kena ingat. Ada orang yang dia buat 2 rakaat. 2 rakaat. Tetapi sebenarnya kesilapan itu berlaku sebab dia tak sempat dengan imam, maka dia kena buat 4 rakaat. Maknanya dia bangun Allahu Akbar ni sembahyang 4 rakaat Zuhur. Jadi adakah dia perlu tukar niat Ustaz? Tak perlu tukar niat. Bila tak sempat, buat Zuhur terus. Tak perlu niat semula sahaja aku solat Zuhur 4 rakaat kerana tak sempat Jumaat tadi. Tak perlu tukar niat. Terus sembahyang 4 rakaat Zuhur. Dia tak perlu nak tadi Ustaz kan saya dah niat Jumaat tadi dah tak sempat. Okey, itu keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama, sekiranya dia sempat rukuk bersama dengan imam walaupun rakaat yang kedua beserta dengan tamak nina, maka dia sempat Jumaat dan dia buat hanya 2 rakaat. Tapi sekiranya selepas daripada itu, maknanya lepas imam rukuk dan seterusnya, maknanya imam dah sujud yang kedua, rakaat yang kedua, duduk di antara 2 sujud selepas daripada rukuk tu lah, maknanya dia terus kena buat 4. Sekiranya dia masuk, imam tengah sujud rakaat kedua ataupun tengah duduk tahiyat akhir, kita punya berlari ni berpeluh-peluh ni, nak niat Jumaat ke nak niat Zuhur? Maka kata para alim ulama, bila kita dah tak sempat, kita dah tahu imam nak bagi salam, niat Zuhur. 4 rakaat terus. Sebab kita tak semayang lagi. Tadi dalam semayang buat 4, tak perlu tukar niat, memang kena 4. Tapi kalau sekiranya kita belum niat, kita masuk-masuk, imam dah nak bagi salam dah, niat saja aku semayang Zuhur, memang tak boleh Jumaat dah. Sebab Jumaat telah habis padanya, dah telah tamat, maknanya dia kena buat Zuhur 4 rakaat dalam mazhab Syafi'i. Itu antara benda yang saya nak ingatkan kepada sahabat-sahabat ramai yang datang lewat. Sebab apa? Sebab dia fikir parking dia. Sebab dia pergi blok orang punya parking, dia pergi blok motor ke kereta ke, dia letak tengah jalan. Letak tengah jalan. Dia kata Jumaat lebih penting, Allah lebih besar daripada jalan ni semua. Dia parking, dia pergi. Kejap lagi dia buat 2 rakaat. Itu pun baca yang sikit-sikit je. Kemudian dia ni. Dan satu lagi yang saya nak, sebelum kita nak pergi kepada soalan, satu lagi yang saya rasa perlu tegur untuk abang-abang, ayah-ayah yang pergi Jumaat, tolong jangan sakiti orang lain. Sakiti orang lain ni pelbagai benda. Yang pertama, kasut kita. Kadang-kadang kasut dia, tumit dia, ya Allah, mengalahkan perempuan. Kadang kena kaki. Sebab tu tolong susun kasut itu. Kita sebagai orang Muslim kena susun elok-elok. Kasut kita ni rak disediakan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan melangkah orang. Dai duduk. Contohlah tengah dengar khutbah ni. Dengar khutbah, duduk macam nak dengar khutbah lah. Oh, dengar khutbah saya macam ni selalu. Sambil tidur kan. Ada orang yang dia nak pergi sah tu, dia tengok sah, dia tolak. Angkah depan. Dia tolak. Sebab tu kita kena ingat, tolak ni menyakiti orang. Jadi kalau dah lewat, duduk di mana yang ada ruang kosong. Jangan itu juga disebutkan dalam mazhab Syafi'i, hukumnya makruh melangkaui orang untuk dapat sah yang di hadapan. Kalau nak depan, datang awal. Jadi sebab tu ini antara benda yang menyakiti orang. Yang kedua, yang ketiga, yang kita sebut tadi, parking. Itu pun sama juga. Kadang-kadang dia datang lewat, dia parking, dia blok mana yang dia suka, tak parking pada tempat yang ni. Ini semua adalah berkaitan tentang adab-adab untuk kita hadirkan diri kita pada hari Jumaat. Soalan satu. Kalaulah saya pentazkirah Jumaat, saya datang pada waktunya tapi jemaah dah penuh. Jadi bagaimana sedikit adab untuk saya ke depan ke meja penceramah, sedikit adabnya? Baik, sekiranya kalau penceramah ataupun imam, sunat imam mengakhirkan kelewatan dia. Sebab kalau kita tadi kita sebut dia melainkan, ada melainkan iaitu imam. Imam dia kena datang lewat sedikit. Kenapa? Kerana nak bagi orang datang dahulu. Faham. Dan supaya orang dapat fadilat tadi kan, seperti mana dalam hadis, kalau imam dah bangkit, maka malaikat pun dengar khutbah. Faham. Jadi kalau imam contohnya makmum, orang masjid kena sediakan laluan khas untuk imam untuk sampai. Itu tidak jadi masalah, tak termasuk macam tadi. Sebab dia memang nak kena khutbah, dia memang nak kena ceramah. Kalau tidak, siapa nak ceramah?
Baik, terima kasih Ustaz untuk itu. Imam disunatkan lewat sedikit. Baik. Kita ada satu soalan di Facebook dari sahabat kita Tuan Baharudin Kasim. Assalamualaikum Ustaz. Katanya mohon sedikit pencerahan jika golongan-golongan sasaran seperti warga emas, OKU dikira tak dapat menunaikan solat Jumaat, tapi mengerjakan solat fardu zuhur dan kadang-kala solat Jumaat di rumah dan dengan berlandaskan guna kaedah speaker masjid dan surau Jumaat. Adakah sah Jumaatnya atau solat zuhurnya itu? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih secara ringkas dari Ustaz. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, ini satu soalan yang sangat penting. Rumah dia sebelah masjid. Bersambung pula. Memang bagus ni Tok Bilal ke Tok Siak ni. Jadi memang kita pun impikan rumah sebelah masjid lah, sebab kita sentiasa ingat, senang kan, seperti mana baginda Nabi rumah sebelah daripada masjid baginda Rasulullah. Baik, kalau orang yang OKU, dia bukanlah orang kurang upaya ni bila sebutnya digugurkan ke atasnya Jumaat. Tidak. Abdullah ibnu Ummi Maktum, Nabi SAW dia minta kebenaran untuk tidak hadir ke masjid untuk solat fardu. Sebab apa? Sebab dia matanya tak dapat dilihat lah, maknanya buta. Kemudian Nabi berikan rukhsah mula-mula. Tetapi Nabi panggil, kamu dengar tak azan? Dengar, kamu kena datang. Maknanya kena datang juga. Tidak ada orang kata, OKU, tak apa, tidak. Sekiranya dia sakit yang menyebabkan tak boleh nak pergi, tidak ada orang nak membawanya, ataupun boleh menjadi kemudaratan ke atasnya, sakit yang memang dia dah tak boleh nak pergi, maka waktu itu seperti mana dalam hadis tadi, digugurkan ke atasnya. Sebab mungkin dia bermusafir ataupun dia dalam keadaan sakit. Kalau sekiranya dia nak solat di rumah, dia ada syaratnya pula. Macam yang tadi Ustaz, saya ada yang semayang, Ustaz, saya boleh tak saya letak televisyen, saya ikut imam masjid negara Ustaz? Lagi kalau silap-silap imam Mekah terus saya ikut. Boleh tak? Solat di hadapan televisyen dengan mengikut tidak sah. Okay, ini dulu waktu PKP ada orang tanya saya, dan pernah berlaku isu ni, tak sah. Cuma kalau masjid tu sebelah rumah dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama, antara syaratnya, dia boleh pergi ke imam tanpa membelakangi kiblat. Mana tak perlu dia membelakangi kiblat. Satu. Yang kedua, dia tidak, jarak di antara saf yang terakhir dengan dia tu tidak melebihi 150 meter. Yang ketiga, dia mesti dalam satu bangunan. Kalau rumah kita dah disebut sebagai dua bangunan. Jadi ada beberapa syarat-syarat yang perlu dia. Bukan senang kita mentang-mentang rumah sebelah, jadi kita nak duduk, saya duduk kat rumah saya dah selesai. Dia ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi. Baik, bukan kata senang-senang nak ikut kan, tengok di TV ataupun di mana-mana, tetapi ada syarat-syarat yang patut dipatuhi. Saya kira soalan tadi sebagai penutup perbincangan kita. Jadi mungkin di hujung-hujung ni kita minta Ustaz supaya doakan secara ringkas bagi memberkati majlis dan juga untuk semangat dalam menunaikan ibadat. Silakan Doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami menadah tangan padamu ya Allah pada pagi yang penuh dengan kemuliaan dan keberkatan ya Allah. Amin. Kami mohon kepadamu ya Allah, tiada Tuhan yang kami sembah melainkan Engkau ya Allah. Amin. Pergantungan kami hanya kepada Engkau ya Allah. Engkaulah yang Maha Esa, Maha Kuasa ya Allah. Tiada tempat yang kami berhajat melainkan kepada Engkau ya Allah. Amin. Maka ampunkanlah segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ampunlah dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil ya Allah. Berkatilah ilmu kami pada pagi hari ini ya Allah. Jadikanlah urusan kami mudah ya Allah. Amin. Matikanlah kami dalam kebaikan, janganlah kau matikan kami dalam keburukan. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang masih lagi belum mendapat hidayah dan kasih sayang-Mu, berikanlah kepada kami hidayah-Mu. Amin. Berikanlah kepada kami petunjuk-Mu ya Allah. Ya Allah, ada dalam kalangan kami yang susah, maka bantulah. Ada dalam kalangan kami yang mempunyai kaipan, tutuplah ya Allah. Ada dalam kalangan kami yang kurang hartanya, maka kau berikanlah harta yang penuh dengan keberkatan. Ada dalam kalangan kami yang masih belum bernikah, maka perjodohkanlah mereka dengan jodoh yang baik ya Allah. Amin. Ada dalam kalangan kami yang masih belum mendapat zuriat, berikanlah zuriat yang soleh-solehah ya Allah. Amin. Ya Allah, permudahkanlah urusan dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.
Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saya ucapkan terima kasih diucapkan kepada doktor untuk kupasan dan perbincangan. Minta maaf kepada penonton jika ada soalan anda yang tak sempat kami jawab. Mudah-mudahan akan terjawab di lain masa. Sidang penonton, jangan lupa saksikan Tanyalah Ustaz bersama Ustaz Dr. HD setiap Selasa dengan topik yang menarik serta amalan secara praktikal. Ayo sama-sama kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, berjumpa lagi, teruskan menonton Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.